Okay. So harap tak ada pelajar yang mau masuk. Baru 8 orang, saya rasa ramai yang masuk lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, saya besarkan balik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua sihat hari ni? Hari ni 26 hari bulan 10. Kes COVID semalam dah menurun sikit daripada kes tertinggi pada 2 hari lepas, iaitu 1228. Ustaz harap kamu bukan antara golongan yang terkena COVID-19, insya-Allah. Sebab kita di rumah je, termasuk Ustaz. Ustaz dah macam dalam gua dah ni. Okay, so hari ni kita nak belajar tentang topik 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, seperti Ustaz jangka, ada orang baru masuk. Kita benarkan dia masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini? Umairah. Silakan. Okey. Untuk kebarangkalian, kita dah belajar daripada awal hari tu. Cuma diminta semula sebab penerangan kat papan putih Ustaz selalu padam sebelum kamu sempat salin. So hari ni ada slide ni. Slide ni akan Ustaz akan letak lepas habis pelajaran kita hari ni, Ustaz akan letak dalam Google Classroom untuk merujukan kamu. Okey. So Ustaz ada dua situasi kat sini. Analisa situasi berikut dan bandingkan. Okey, yang pertama. Ustaz nak minta Banat atau Banin baca. Siapa-siapa? Ustaz tak nak pilih nama? Sebab Ustaz tak tahu siapa yang nama. Ustaz pilih nama? Sebab kalau pilih nama tak ramai dalam ni. Okey ni. Nanti kebarangkalian dia tinggi. Oh, okey. Okey ni. Go. Baca. Baca soalan Baca. Start pada Ali tu. Ali ingin menyambung pelajaran ke universiti setelah lulus peperiksaan SPM. Hujan diramalkan akan turun 2 hari berturut-turut. Okey. Siapa kat bawah masuk ini? Syed Alif. Okey. Okey, Alif Kimi. Okey. Apa lagi yang masuk? Trisha Abbas. Okey. Okey, patah balik ke sini tadi. Okey, terima kasih Nik sebab dah baca situasi ni. Okey. Siapa baru masuk ni? Kita tengok siapakah. Ya. Okey, Farah dah 13 orang. Saya rasa bertambah lagi kita hari ni. Okey. Berdasarkan yang kamu baca tadi ni, apa yang kamu faham tentang situasi ni? Ali. Yang pertama tu. Lepas dia dah lulus XPM, dia nak sambung pelajaran ke universiti. Okey, betul kan? Okey, kali ni kalau dia lulus, kalau dia tak lulus? Kalau dia tak lulus, duduk rumah. dia repeat. Okey, so bila kata Ustaz kat sini, kalau dia lulus baru dia nak sambung belajar. Kalau dia tak lulus, dia tak sambung belajar. So adakah peperiksaan SPM ni mempengaruhi keinginan dia untuk menyambung pelajaran ke universiti? Ya. Betul tak? Okey. So kat sini apa yang Ustaz cakap ialah peristiwa nak masuk universiti akan bergantung kepada result SPM dia. Kalau result SPM dia gagal, dia tak akan masuk universiti. So yang ni namanya peristiwa bersandar. Dapat ni? Dapat. Okey, so ni adalah peristiwa siapa lagi mau masuk ni? Mafirah. Okey, so yang situasi pertama ialah peristiwa bersandar. Maksudnya peristiwa yang pertama iaitu nak masuk universiti akan dipengaruhi oleh peristiwa kedua iaitu lulus peperiksaan SPM. Okey, untuk situasi yang kedua. Hujan diramalkan akan turun 2 hari berturut-turut. Okey, Ustaz nak tanya kamu ni ataupun Adam ke siapa-siapa yang ada ni.
Kamu tahu tak berapa lebat hujan yang hari pertama dengan berapa lebat hujan hari kedua? Ada jawapan tak? Tak. Ada kaitan tak? Ada, Tak, ada kait, tak. tak ada kaitan, betul tak? Sebab kita tak tahu hujan dia berapa banyak pada lebat tak lebat pada hari pertama, dan hari kedua pun kita tahu lebat tak lebat. So dia 2 hari tu adalah 2 hari yang tak berkaitan. Nampak? So kat sini kita boleh simpulkan bahawa hari hujan yang diamalkan turun 2 hari berturut-turut ialah peristiwa tidak bersandar. Sebab hari pertama hujan dengan hari kedua hujan, kita tak boleh kaitkan dengan berapa jumlah hujan, berapa situasi macam ni, berapa lebat situasi pada hari pertama dengan hari kedua, sebab dia hari yang berbeza. Atau lagi kalau kita main dengan hujan ni, kun fayakun, nampak tak? Jadi maka jadilah. So benda yang kita tak boleh nak kaitkan antara satu sama lain. So situasi kedua ialah peristiwa tidak bersandar. Siapakah baru masuk ini? Okey, so sebabkan kita dah tahu situasi ni, apa yang kita belajar pada hari ini ialah peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Bukan faca sandar, tapi sandar. Okey. So, macam biasa, kita ada objektif yang perlu kita capai pada akhir pembelajaran kita. Yang pertama adalah dapat membezakan antara peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Yang kedua ialah membuat dan menentukan sah konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Dan ketiga ialah menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey, yang ni adalah 3 objektif kita. InsyaAllah di akhir pelajaran kita akan patah balik ke sini untuk tengok kita capai tak ke 3 pelajaran ini pada akhir pembelajaran. Okey, Ustaz proceed yang pertama. Membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Siapa baru masuk ini? Nabil. Okey. Okey, jom kita lakukan aktiviti bersama. Okey, tadi Nick dah baca. Ustaz nak Nabil baca. Nabil pun masuk lambat dia kan? Okey, Nabil baca soalan Nabil. Boleh tak? Boleh, Ken. Baca. Baca dari mana tak? Dari mula slide ni. Okey. 2 orang calon dipilih daripada 5 orang untuk menyertai satu pertandingan Kelas A. Kedua-dua calon tersebut boleh dipilih sama ada dari kelas yang sama atau dari kelas yang berlainan. Apakah perbezaannya jika kedua-dua calon ini dipilih dari kelas yang sama dan dari kelas yang berlainan? Okay, terima kasih Nabil. Alright. Okey, jom kita pergi ke situasi yang pertama. Calon dari kelas yang sama dipilih menyertai pertandingan. Okey. Apabila 2 orang calon dipilih dari kelas yang sama untuk menyertai pertandingan itu, kebarangkalian memilih calon pertama mempengaruhi kebarangkalian memilihan calon kedua. Kenapa? Okey, first ialah kita highlight dulu. Calon pertama adalah peristiwa A. Calon kedua ialah peristiwa B. Okey, kenapa calon pertama mempengaruhi kebarangkalian pemilihan calon kedua? Hal ini adalah kerana jumlah calon akan berkurang setelah calon pertama dipilih. Sebab situasi pertamanya adalah dipilih daripada kelas yang sama. So, 2 orang ni, nampak tak? Kelas yang sama. Ataupun kelas A. Kelas A ataupun kelas B sahaja. So, kelas A kalau Ustaz ambil calon pertama daripada kelas A, calon kedua pun calon daripada kelas A. Adakah berkurang tak ada ahli dalam kelas tu? Berkurang. So bila berkurang bermaksud dia mempengaruhi peristiwa tu. So kat sini kita boleh simpulkan bahawa situasi utama ialah peristiwa bersandar. Bersandar. Yes.
Peristiwa A dan B adalah peristiwa bersandar jika keberangkalian peristiwa A mempengaruhi peristiwa B. Okey, setakat ni faham ke? Macam mana nak Faham. Faham. Okey, faham? Okey, pergi ke situasi kedua. Yang inilah calon dari kelas yang berlainan. Kita boleh pilih mana-mana calon pertama daripada kelas A atau calon kedua dari mana-mana kelas A ataupun kelas B, tak kisah. Dia boleh dia ada banyak kebarangkalian. So kat sini dia cakap apabila dua calon dipilih dari kelas yang berlainan untuk menyertai pertandingan itu, kebarangkalian milih calon pertama tidak mempengaruhi calon kedua. Ya, ini adalah kerana jumlah calon dari kelas kedua tidak berubah apabila calon pertama dipilih dari kelas yang pertama. Contohlah Ustaz nak pilih calon pertama daripada kelas A. Adakah dia mengaruhi kelas B? Tak. Tak. Kalau Ustaz pilih calon daripada kelas B, adakah dia mengaruhi kelas A? Tak. Tak. Juga. So kat sini ialah situasi kedua ialah maka situasi dua adalah peristiwa tidak bersandar. Peristiwa A dan B adalah peristiwa tidak bersandar jika kebarangkalian peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Okey, kalau kamu dah faham tentang dua situasi ni, kita buat kuis. Okey. Ada dua kuis kat sini. Kita cuba jawab soalan pertama Okey. Yang ni siapa nak jawab boleh bagi jawapan Ali melambung sekeping duit shilling sebanyak 2 kali. Dia memperoleh angka pada kali pertama dan gambar pada kali kedua. Peristiwa bersandar atau peristiwa tidak bersandar? Tidak bersandar. Okey, ada jawapan lain ke? Apa yang cakap peristiwa bersandar? Apa yang cakap peristiwa tidak bersandar? Okey, dia lambung sebanyak 2 kali. Dia memperoleh angka pada kali pertama dan gambar pada kali kedua. Tak bersandar, tak bersandar. Okey. So, kamu rasa jawapan bersandar Okey, kita tekan peristiwa tidak bersandar ni. Ya, betul. Nampak tak? Sebab kes ni sama juga dengan kes hujan tadi. Nampak tak? Hujan hari pertama dengan hujan hari kedua. Benda yang berbeza. Kita tak boleh kaitkan hari pertama dengan hari kedua. Sama juga kalau kita kait dengan COVID. COVID hari Selasa dengan COVID hari Rabu. Ia tak boleh berkait kecuali kluster yang sama. Okey, kita cuba jawab soalan kedua pula. 2 orang pelajar perempuan dipilih secara rawak dari sebuah kelas yang mengandungi 10 orang pelajar. Peristiwa bersandar atau peristiwa tidak bersandar? Bersandar. Okey, ada jawapan lain ke? Ada tak cakap peristiwa tidak bersandar? Ke memang jawapan dia peristiwa bersandar? Siapa kamu masuk ni? Sekejap Apa masuk ni? Nur Alani. Siapa lagi seorang? Wafi. Okey, satu orang dah. Okey, kita sambung balik. Apa jawapan dia? Bersandar. Peristiwa bersandar. Okey, salah. Okey. Jawapan dia ialah peristiwa bersandar. Kalau kita pilih peristiwa tidak bersandar, salah. Balik. Okey, tu je dua quiz ni. Maknanya kat sini kamu dah berjaya mencapai objektif yang pertama, iaitu dapat membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey, boleh Ustaz proceed ke next slide? Boleh. Okey. Yang kedua, menentukan sah konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Yang ni kita dah pernah buat masa kat kelas dulu. Tapi Ustaz rasa masa tu ramai yang tak datang ataupun ada yang tak datang, so kita akan study balik yang ni. Okey. Jom kita buat sama-sama. Yang ni Ustaz minta Namirah baca soalan. Contoh 1. Satu kod yang terdiri daripada satu huruf daripada set A, KBCE dan satu angka dari set B,
247 dibina untuk permainan. Lengkapkan jadual berikut dan tentu sahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. A bersilang B sama dengan P A darab P B. Okey, terima kasih Nami. Jadual pun, Okey, okey. terima kasih. Okey, so ni jadual dia. Sekarang ni Ustaz sebenarnya nak highlight nak sembunyikan benda lah ni sebenarnya bawah ni. So dah ada jawapan dah kat bawah ni. So kesudahannya ialah kita akan dapat K2, K4, K7, B2, B4, B7, C2, C4, C7, E2, E4, E7 dan total kesudahannya ialah 12. So kita jawab soalan pertama Okey, ada 6 kotak kat sini. Nak jawab sama-sama pun tak masalah. Nak jawab seorang pun tak masalah. Okey. Huruf K dan 1 nombor genap. Ada berapa? Huruf K dan 1 nombor genap. 2. Ada 2. Apa nombor 2 tu? K2, K4. K2, K4. Okey, K2, K4. So kat sini ialah bilangan peristiwa, persilangan antara A dengan B dibahagikan dengan bilangan kesudahan. So sudahannya adalah 12. Peristiwanya adalah 2. So kita kecilkan akan dapat 1/6. Okey, sekarang ni kita nak tunjukkan bahawa rumus keberangkalian ada kaitan dengan PA darab PB ni. Yang ni dengan yang ni. So untuk peristiwa A, K daripada set A. K tu ada berapa? K ada berapa? 1. Ada 1. 1 daripada 4. Okey, so PA ialah 1/4. Untuk peristiwa B yang dipilih nombor genap ada 2. 2 dan 4. So 2 daripada 3. So kita akan akan dapat jawapannya ialah 1/4 darab 2/3. Apa jawapan dia? 2/12. Okey, 2/12. Boleh kecil tak? Boleh. Dapat apa? 1/6. Okey, nampak tak? So kat sebelah kiri dan sebelah kanan sama tak jawapan dia? Sama. Sama. So kat sini kita proofkan bahawa persamaan A intersection B sama juga dengan peristiwa A darab peristiwa B. Okey, kita try nombor 2 dan nombor 3. Kita nak tengok betul ke formula ni sampai habis dia sama. Okey, kita jawab soalan nombor 2. Huruf konsonan dan 1 nombor ganjil. Ada berapa? B, C, 2 konsonan. Ada apa? Huruf konsonan dan 1 nombor ganjil. Konsonan. Ganjil ada apa? Ganjil K7, B7, C7, K7, B7 dan C7. So ada 7, ada 3. 3. So 3 daripada berapa? 3/12. 3 daripada 12 ataupun 1/4. Okey, kita jawab soalan ni pula. Peristiwa A. Peristiwa A ialah pilih K. K Ada 3. K ada 3 konsonan, betul tak? 3 Betul. daripada 4. Kemudian untuk peristiwa B ganjil ada 1/3. So jawapan dia apa? 1/4. Sama tak? Sama. Okey, setakat ni kita dah 2 soalan dah menunjukkan proving ni betul. Kita try nombor 3. Okey, huruf vokal dan 1 nombor ganjil. E2. E7. Huruf vokal. Mana huruf vokal? Huruf vokal U kan? E kan? E. E tu E dengan E7. 7. So ada 1 je. So kat sini ialah 1/12. Nampak tak? 1 je peristiwa ni. 1 daripada 12 kesudahan. So kat rumus dia kat sini ialah peristiwa dapat E. Ada berapa? 1/4. 1/4. Peristiwa B untuk dapat ganjil 1/3. 3. So kita darabkan akan dapat 1/12. sama tak? Sama. So kat sini kita
kita dah tentu sah dah konjektor tentang rumus keberangkalan peristiwa bergabung. Okey, nanti jangan risau. Ada satu soalan yang sama lebih kurang macam ni. Ustaz akan bagi masa di waktu akhir pembelajaran nanti. Okey, setakat ni faham tak apa yang Ustaz nak sampaikan hari ni? Tentang contoh hari ni? Faham Faham. Kita nak kaitkan formula sebelah ni dengan formula sebelah ni. Okey, maksudnya kat sini kamu boleh nak pilih sama ada kamu nak buat yang sebelah sini atau sebelah sini saja. Sebab dia dua akan dapat jawapan yang sama. So, yang ni pilihan je lah. Okey. Kita pergi ke topik seterusnya ialah menentukan keberangkalan peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey, kat sini kita boleh tentukan peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar tidak bersandar dengan dua kaedah. Satunya adalah kaedah penyenaraian, satu lagi ialah kaedah rumus. Kaedah rumus yang mana satu? Kaedah rumus ni, kita patah balik ni. Yang ni. Nampak tak? Ataupun yang ni. Ini namanya kaedah rumus. Untuk kaedah penyenaraian, dia sama macam ni. Ni. Yang bawah ni Ustaz tunjuk ni. Ini kaedah penyenaraian. Yang ni adalah kaedah rumus. Okey. Kita buat sama-sama soalan ni. Okey. Ustaz bagi masa kamu dalam masa 5 minit. Cuba try jawab soalan dulu. Cuba try test. Ustaz bagi masa 5 minit. Lepas 5 minit, Ustaz akan panggil balik. Okey? Okey, boleh buat. Sekejap, Ustaz tinggal sini je. Sebelum Ustaz tinggal, ada orang mau masuk ni. Okey, ada 24 orang termasuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ni. Okey, try buat 5 minit Ustaz bagi masa. Buat dua-dua sekali.
Okey. Jam dah menunjukkan pukul 12.25 11.25. Okey, Ustaz reveal jawapan ni Okey, yang pertama. Step yang perlu kita buat ialah kita kena buat peristiwa A dan peristiwa L. A ialah peristiwa Nabil datang awal. Kedua ialah peristiwa Nabil datang lewat. Yang ni Nabil lain ni bukan Nabil kelas kita. Nabil kelas kita datang awal insya-Allah. Okey. So lepas kita highlight A dengan L ni, baru kita akan guna dua kaedah. Satunya adalah kaedah penyenaraian. Satu lagi kaedah ialah kaedah rumus. So kita buat dulu step by step kaedah penyenaraian. Okey, hari pertama awal. Hari kemudian kedua ialah awal lewat awal dan sekali ialah lewat. So kat sini soalan A ialah dia cerita pasal 2 hari berturut-turut lewat. So ada berapa? Ustaz live group ke? Tak. Ustaz live group kejut Ustaz. Kejut Ustaz dengan live group tadi. Selalu kalau senyap Ustaz live group. Okey. So kat sini ada satu je peristiwa lewat. So kita guna kaedah penyenaraian. Simple je. Dapatlah jawapan dia 1/4. Okey, kalau kita guna kaedah rumus. Yang ni kita kena highlight dulu. Peristiwa A. Lewat. Peristiwa pertama, hari pertama adalah lewat. Hari kedua pun lewat. Jadi kat sini ialah 1/2 ni silap bukan peristiwa A ni. Yang ni peristiwa L darab dengan peristiwa L. Sebab 2 harinya adalah 2 hari adalah dua-dua adalah lewat. So Ustaz silap ke sini. Patutnya Ustaz tulis L. Okey, so peristiwa lewat pertama ialah 1/2, peristiwa lewat hari kedua ialah 1/2. So kat sini 1/2 darab 1/2 akan dapat 1/4. So dua-dua dapat jawapan yang sama. Dalam exam nanti tak dispesifikkan sama ada nak guna kaedah rumus ataupun kaedah penyenaraian. Contohlah, salah seorang daripada kamu jawab salah satu daripada cara ni. Dua-dua adalah betul. Okey, sebab dalam soalan exam dia tak cakap gunakan kaedah rumus, gunakan kaedah penyenaraian. Tak. Ni adalah pilihan. Sebab dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Okey, ni untuk soalan A. Untuk soalan B pula. Gunakan kaedah penyenaraian. Okey. Yang ni, pasal tak? Untuk B ni lain sikit. Sebab yang ni melibatkan 2 hari. Tapi yang ni melibatkan 3 hari. So, kita tak nak kita gunakan, kita ada 3 hari. So, dia kesudahannya pun bertambah. Okey, hari pertama. Awal dan lewat. Hari kedua pecahkan lagi.
Nampak tak? Awal dan lewat dan melibatkan hari ketiga. Pecahkan lagi. So berapa kesudahan kita ada? Adalah 8. Yang pertama ialah A. Okey, sambung. A, L. L. A, A. L, L. A. 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 L. L. L, ALL. L, A, L, A, lal. Lawak pula bunyi dia. L. L, Ah, A, L, A, L, L. L. So ada 8 kesudahan. Okey, kat sini dia nak apa? Tidak lewat pada hari pertama dan hari kedua, tetapi hadir lewat ke sekolah pada hari ketiga. So kat sini awal lewat. Mana awal lewat? Awal lewat. Awal lewat. Satu je kan? Okey, tak apa. Kita senaraikan dulu. Kita ada 8 kesudahan. Okey. So kat sini awal lewat. Ada berapa? Ada satu saja, betul tak? Awal lewat ada satu daripada 8. So kalau kita guna kaedah rumus, kaedah penyenaraian, ni jawapan dia. Jawapan dia ialah 1/8. Tapi untuk jawab kaedah penyenaraian ni, dua benda penting yang kamu kena lukis. Kalau kamu tak lukis, tulis. Kalau kamu tak lukis kaedah pokok ni tak apa, tak ada masalah. Yang penting kamu ada senaraian ni. Tahu tak? Kamu kena ada senarai ni, kemudian ada jawapan 1/8 ni. Dapatlah markah. Okey, ni kaedah penyenaraian. Untuk kaedah rumus, kita ada peristiwa A, peristiwa L. So, peristiwa A ialah 1/2, peristiwa A kedua ialah 1/2 dan peristiwa L juga 1/2. Yang ni kaedah rumus Lepas tu darab semua sekali. 1/2 darab 1/2 darab 1/2. Dapatlah 1/8. Nampak tak jawapan sama? Okey, saya tanya kamulah secara jujur. Yang mana kamu nampak lagi senang? Kaedah penyenaraian ke kaedah rumus? Senarai. Senarai kan? Penyenaraian. Senarai dia lebih nampak, rumus tu lebih pendek. Betul kan? Sebab rumus ni selalunya orang yang dah kuasai penyenaraian. So dia tak perlu buat. Tapi kalau dia nampak kalau yang basic ataupun kita yang level-level yang average ni kita nak nampak lebih jelas ataupun nak bagi budak faham, kita akan buat kaedah penyenaraian. Tapi kalau kamu nak buat dua-dua pun tak ada masalah. Boleh je. Okey? Okey, setakat ni okey ke contoh dua ni? Okey. Okey? Okey. Okey, jam telah menunjukkan pukul 11.30. Kita sebenarnya awal lagi ni, kita ada lagi sejam. Ada lagi sejam. Okey, so sediakan semua ada handphone? Ada. Okey, Ada. try scan. Okey, keluar apa scan tu? Jap, tengah download. Oh, tengok download. Okey. Masuk ke Google Classroom. Ya, betul. Masuk ke kelas Lah. Google Classroom. Kalau buka GC je, latihan Lah. 9.2 tu. Saja je Lah. Ustaz buat ni, saja je nak bagi kamu guna teknologi sikit. Padahal dia pergi GC je. Tak apa, biasalah kita guna sekarang ni, kita akan jumpa ni benda ni kat mana-mana, betul tak? Nak masuk ke dalam pasaraya pun benda lah ni juga. Betul. So sajalah hari ni saya nak try benda lain sikit. Okey, so kat sini Ustaz bagi masa sebabkan kita ada 3 soalan dalam GC tu. Cukup tak 40 minit? Oh, Cukup? Okey, boleh tak? Sekarang ni pukul 11.32. So Ustaz akan bagi kamu balik pukul 12 minit. Boleh? 12 minit. Okey, boleh 12 minit ni Ustaz akan tutup sekejap. Mana Ustaz punya Google Meet ni? Okey, sebab untuk menjimatkan kita punya data pun makin kurang ni. So, Ustaz nak kamu left group pukul 12 minit masuk balik. Boleh? boleh. Okay? 12 minit masuk balik. Lepas tu kita bincang jawapan kamu. Boleh?
Ada 40 minit lebih ni Ustaz. Ada 40 minit. Sebab kita habis hari ni pukul 12.30. Kita baru 11.03. Faham. Nampak tak? Okay, so dah boleh live group pukul 11.12. Gunakan link yang sama Google Meet, masuk balik. Boleh Boleh. Okay, so Boleh. Okay. 12.12 nak panggil balik. Assalamualaikum. Baik, Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Okey, jam telah menunjukkan 12 suku tepat-tepat. Okey, kita mulakan perbincangan latihan kita pada hari ini. Okey, yang pertama. 2 keping 2 shilling di lambung serentak dan dua permukaan yang sama diperoleh. Peristiwa apa? Bersandar atau tidak bersandar? Tidak bersandar. Okey, jawapannya adalah tidak bersandar. Betul? Nombor 2. Sebiji dadu adil di lambung sebanyak 3 kali dan nombor yang berlainan diperoleh. Bersandar atau tidak bersandar? Bersandar. Okey, kat sini jawapan dia ialah Berkesan. tidak bersandar. Ish. Yang ni sama juga dengan hujan tadi. Sebab lambungan kali pertama, lambungan kedua, lambungan kali ketiga, dia tak efek pun antara satu sama lain. Okey. Nombor 3. 2 batang pen dipilih serentak secara rawak dari satu beg yang mengandungi 30 batang pen. Okey, jawapannya ialah? Peristiwa bersandar. Ya, jawapannya adalah Bersandar. bersandar. Okey, betul. Bersandar. Okey. Alhamdulillah dah 3 dah betul. Kita pergi ke soalan nombor 2. Okey, 3 cakera yang berwarna M1 merah, M2 dan putih P dimasukkan ke dalam sebuah beg. Okey, cakera pula. Titan memilih sekeping cakera secara rawak dari beg itu dan warnanya dicatat. Cakera tersebut dikembalikan sebelum cakera kedua dipilih secara rawak oleh Amir. Usahakan konjektor tentang rumus kebarangkalian untuk setiap peristiwa bergabung dalam jadual di bawah. Okey. First ialah kita senaraikan dulu kesudahan dia. Kesudahannya yang pertama, ada berapa kesudahan guys? 9. 9, betul tak? M1, M2, M1, P. M1P. Kemudian M2, M2, P. Dan last sekali ialah P, M1, P, M2, PP. Okey, soalan pertama. Cakera pertama berwarna merah dan cakera kedua berwarna putih. Ada berapa? 2. Ada 2, betul tak? So, jawapan dia adalah 2 per 9. Okey, jawapan dia adalah 2 per 9. Boleh kecil tak 2 per 9? Tak boleh kan? Okey. Tak boleh. Okey, tak boleh. So, kat situ, kamu boleh isi form dia sama ada guna rumus. Guna rumus dan guna kaedah penyenaraian tu. Okey. Kalau guna rumus, jawapannya adalah 2 per 3 darab 1 per 3. Akan dapat juga 2 per 9. Okey, B. Cakera pertama dan cakera kedua berwarna merah. Ada berapa guys? Ada 4 kesudahan. Yes, ada 4 keseluruhan dia. So, 4 daripada 9. Itu adalah kaedah penyenaraian. Kalau kaedah rumus, 2 per 3 darab 2 per 3. Dapatlah 4 per 9. Okey, soalan C. Cakera pertama dan cakera kedua berwarna putih. Ada berapa? 1. Ada 1 je kan? So, jawapan adalah 1 per 9. Okey, so 9. betul ke? 1 per 9. Betul. PP ada 1 je. PP kita ada berapa? 2. Satu kurang je, tak lawak. Okey. Okey, soalan 3. Sebiji dadu di lambung dan diikuti dengan pemilihan sehelai kad berwarna dari sebuah beg yang mengandungi 4 keping kad berwarna putih, 3 keping kad berwarna kuning dan 5 keping kad berwarna hitam. Hitungkan kebarangkalian. Okey, first. Berapa total kad kita ada?
Ustaz suara Ustaz menghilang-hilang. Ustaz menghilang maksudnya internet pun tengah tak ada tu. Okey, salam balik Berapa kad kita ada total? 12. Ada 12. 12. Okey, ada 12 kad, betul tak? Okey, dadu ada berapa? Dadu ada 1, tapi ada berapa nombor dadu? 6. 6. Ada 6. 6. Okey. So soalan pertama, 1 nombor genap dan Ustaz 1 dah hilang betul ni Ustaz. Ustaz hilang. Ustaz hilang, jangan. Ustaz ada di sini. Ustaz ada di sini, jangan lari. Okey, cepat kita nak habiskan, lepas tu kita buat sembulan, kita lab group sikit. Okey, kita jawab soalan pertama tu dah 1 nombor genap dan 1 kad kuning. Okey. Apa nombor genap? Okey, nombor genap ada berapa? Kita nak cepat tadi, kita kaedah rumus. Genap nombor genap apa Ustaz? Hello. Okey. Hello. Ustaz suara saya hilang betul-putus. Alamak. Ini teruk je. Sekejap. Muzammil. Ni pun. Okey. Suara Ustaz ada balik. Ustaz dah ambil handphone. Ada. Ustaz dah ambil handphone daripada Ustaz. Okey. Kita sambung Okey, sekarang ni nak cepat kita akan guna kaedah rumus. Okey, nombor genap daripada dadu ada berapa? 3. So 3/6 didarabkan dengan kad kuning ada berapa? 3. Kad kuning ada 3 daripada 12. So 3/6 darab 3/12. Jawapan ialah 9/72. 3/6 darab 3/12. Berapa jawapan dia? 9/72. Kalau kecil kan? 1/8. 1/8. Okey, betul. Okey, B. Sekeping kad bukan hitam dipilih. So kat sini kita cerita pasal kad saja. Kad ada 12. Bukan kad hitam. 7. Ada 7. So jawapan ialah 7/12. 12. Okey, betul. Okey, soalan terakhir pada hari ini sebelum suara saya hilang lagi. Okey, satu pasang nombor perdana dan kad putih diperoleh. Okey, nombor perdana. Apa nombor perdana? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Okey, so ada 3/6. 6. Okey, kemudian kad putih ada berapa? 4. So 3/6 darab 4/12. So jawapan dia ialah 12/72. kalau kecilkan akan dapat 1/6. 1/6. Okey, 1/6. Okey, alhamdulillah. Faham dah semua tu? Maknanya kamu dah berjaya mencapai ketiga-tiga objektif sebab soalan latihan ni adalah pasal ketiga-tiga objektif tadi. Okey, so lagi 8 minit Ustaz buka alamak manalah Ustaz hilang. Okey, Ustaz buka balik slide yang terakhir. Macam biasa. Mana slide Ustaz ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Okay, nampak slide Ustaz? Nampak. Okey, macam biasa. Yang terakhir ni. Kesimpulannya, adakah anda mencapai ketiga-tiga objektif pembelajaran? Capai. Ya. Okey, tercapai. Mana senang macam ni daripada ajar papan putih. Terus direct. Betul tak? Okey, kemudian berapakah tahap kefahaman anda? 1 hingga 5. 5. Wah, hebat Adam. Dah, masya-Allah, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, dan last kali, adakah PDPC hari ini bantu anda memahami topik ini dengan berkesan? Ya. Betul. Alhamdulillah. First time ucapkan itu. Okey. Okey, tu je untuk hari ni. InsyaAllah pada hari Jumaat. Sebab kita dah buat online pada hari Isnin. So hari Jumaat tu akan bagi kamu nota slide macam ni juga. Tapi yang simple je. Dan Ustaz akan bagi latihan dalam Word juga berdasarkan nota tu.
Kemudian minggu depan kalau tak ada kelas online lagi, Ustaz tahulah ada kelas online minggu depan ni. Kalau ada lagi PKP minggu depan, hari Isnin macam pukul 11 sampai 12.30 kita akan study bab 10. Bab 10 Ustaz nak kamu buat presentation setiap seorang. Boleh? Ke nak buat kumpulan? Kumpulan. Kumpulan. Oh, laju betul korang. Okey. So kita ada 35 orang dalam 35 orang pelajar banin, pelajar banat. Okey, buat dalam grup 3 ataupun 5 orang satu pelajar. Kemudian Ustaz akan bagi tugasan pada hari tu juga. Ustaz akan bagi kamu sesejam untuk buat tugasan pada waktu tu dan setengah jam lagi adalah present. Nampak tak? Dalam setengah jam tu Ustaz akan bagi dalam masa 5 minit je present setiap kumpulan. So hari tu kita akan buat pembentangan saja. Boleh? Okey. Okey. Oh, boleh. Okey. Tu je untuk hari ni. Terima kasih kerana menemani Ustaz di rumah secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Tak lupa.